أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Daras Malfuzat Hazrat Masih Maud alaihissalam. Tajuk: Insan jangan hendaknya munafik. Insan hendaklah menjauhi sifat munafik. Misalnya, jika seorang Hindu mengatakan bahawa Ram dan Rahim itu sama, pada masa itu jangan terikut-ikut. Allah Ta'ala tidak melarang dari berlaku sopan. Jawablah dengan sopan santun. Bukanlah satu kebijaksanaan jika mengadakan perdebatan yang menimbulkan emosi dan pergaduhan yang tidak bermanfaat. Jangan pernah menyembunyikan kebenaran dengan mengakui ucapan mereka menyebabkan seorang insan menjadi kafir. Jagalah kemuliaan Allah Ta'ala. Dalam agama kita tidak ada satu pun yang bertentangan dengan adab sopan. Tajuk: Islam dizalimi. Islam itu sentiasa dizalimi. Sebagaimana pertengkaran yang terjadi di kalangan dua orang bersaudara, maka saudara yang lebih tua akan bertindak menzalimi saudaranya yang lebih muda kerana merasa dia lebih terhormat disebabkan kemuliaan dan kelahirannya yang lebih awal. Dia menganggap kelahirannya mendahului saudaranya yang lebih muda, menjadikannya lebih banyak mendapat hak, sedangkan hak mereka berdua adalah sama. Demikianlah yang terjadi pada Islam. Islam datang selepas semua agama muncul. Islam telah memberitahu semua kesalahan agama-agama lain. Dan sebagaimana yang biasa berlaku, orang jahil akan menjadi musuh kepada penasihat. Sebab itu, semua agama menjadi marah kerana dalam hati mereka masih menganggap ada keagungan. Insan akan menjadi takabur disebabkan jumlah mereka, kedewasaan mereka dan juga harta mereka yang melimpah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah miskin, kecil dan kelompok yang baru. Sebab itu pada peringkat awal mereka tidak menerimanya. Kebenaran itu selalu dizalimi. Tajuk: Islam adalah muhsin bagi kaum-kaum lain. Islam adalah agama yang begitu suci sehingga tidak membenarkan kata-kata yang buruk terhadap pendiri agama yang lain. Agama-agama lain begitu cepat mengeluarkan kata-kata penghinaan. Cuba lihat kaum Kristian, betapa banyaknya kata-kata penghinaan yang mereka lemparkan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup pada hari ini, maka baginda tidak akan mengeluarkan satu ucapan dengan memikirkan kebesaran duniawi, malah akan mempamerkan cara yang sangat baik. Amir Kabul dan Sultan Rom adalah ummati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak akan menghina antara satu sama lain. Orang ini atau tidak berlaku kurang sopan terhadap mereka. Tetapi apabila nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut, maka dengan segera mereka memperdengarkan ribuan penghinaan. Islam adalah muhsin bagi kaum-kaum yang lain, iaitu memerdekakan setiap nabi dan kitab-kitab. Sebaliknya, Islam pula yang dizalimi. Inti Islam adalah La ilaha illallah. Ia tidak terdapat dalam agama yang lain. 1896, beliau bersabda, lafaz untuk kedatangan Hazrat Masih alaihissalam yang digunakan ialah nuzul dan bukan rujuk. Pertama, lafaz yang digunakan sebagai datang kembali adalah rujuk, dan perkataan rujuk tidak pernah digunakan terhadap Hazrat Isa alaihissalam. Kedua, perkataan nuzul tidak bermaksud datang dari langit. Musafir juga dikatakan sebagai nazil. Tajuk: berdoa dalam menghadapi penentangan. Beliau alaihissalam bersabda, kita di beberapa tempat menghadapi penentangan dengan cara yang keras. Tujuannya adalah untuk menjauhi ketakburan mereka. Kita menulis seperti itu bukanlah kerana berkeras dengan mereka, tetapi itu adalah sebagai ubat pahit bagi menyembuhkan penyakit al-haqqu murrun. Tetapi adalah tidak munasabah jika digunakan kata-kata keras dalam tulisan untuk semua orang.
Jemaat hendaklah berhati-hati. Setiap orang hendaklah menimbang hati masing-masing. Adakah saya menulis kata-kata ini kerana berkeras dan bermusuhan dengan mereka atau berdasarkan suatu niat yang baik? Bersabda, kita tidak harus menghadapi penentangan dengan rasa permusuhan, tetapi banyakkan berdoa dan gunakanlah pelbagai sarana untuk itu. 1897, beliau alaihissalam bersabda, saya sama sekali tidak mengatakan diri saya seorang Malvi dan saya juga tidak suka jika ada orang memanggil saya Malvi. Malah saya amat sedih mendengar perkataan ini seolah-olah ada orang sedang mencaci. Beliau alaihissalam bersabda, orang akan menyusahkan kamu dan akan memberikan pelbagai kesulitan untuk kamu. Tetapi anggota jemaat kita jangan memperlihatkan emosi. Jangan gunakan kata-kata yang menyakitkan hati dengan penuh kemarahan. Tuhan tidak suka orang-orang seperti itu. Tuhan hendak menjadikan jemaat kita sebagai teladan. Bersabda, ini adalah pekerjaan langit dan pekerjaan langit itu tidak dapat dihalang. Dalam hal ini, sedikit pun tidak ada campur tangan daripada kita. Bersabda, jangan menunjukkan emosi jika mendengar penghinaan orang. Bersabda, orang kaya ada perasaan sombong, tetapi ulama pada hari ini lebih teruk dari mereka. Kesombongan mereka ibarat tembok yang menjadi penghalang dalam jalan mereka. Saya hendak meruntuhkan tembok itu. Apabila tembok itu runtuh, mereka akan datang dengan merendah diri. Bersabda, Allah Ta'ala suka kepada orang-orang muttaqi. Ingatlah keagungan Allah dengan ketakutan dan ingatlah bahawa semua orang adalah hamba Allah. Jangan menzalimi sesiapa, jangan menyakiti dan jangan memandang hina atas sesiapa pun. Jika ada orang yang kotor dalam jemaat, ia akan mengotorkan jemaat semuanya. Jika tabiat kamu cenderung ke arah kemarahan, maka ukurlah kembali bahawa dari mana timbulnya kemarahan tersebut. Keadaan ini sangat halus. Disember 1897, ada berita dari Kadian Darul Aman melalui postcard bahawa jemaat kita di setiap rakaat terakhir solat selepas rukuk akan berdoa dengan membaca doa berikut. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Al-Baqarah ayat 202. 25 Disember 1897, ceramah pertama Jalsah Salana. Nasihat tentang takwa. Huzur alaihissalam bersabda, nasihat yang saya rasa perlu untuk anggota jemaatku ialah tentang ketakwaan. Ini kerana menurut orang-orang yang berakal, Tuhan tidak suka kepada perkara-perkara selain ketakwaan. Allah Ta'ala berfirman, Innallaha ma'al lazina taqaw wal lazina hum muhsinun. Surah An-Nahl ayat 129. Jemaat kita benar-benar memerlukan ketakwaan, terutama sekali dengan fikiran bahawa dia harus berhubungan dengan orang yang mendakwakan diri sebagai utusan dan biat dalam jemaatnya, supaya orang-orang yang menderita penyakit benci, dengki dan syirik atau terlalu cenderung ke arah dunia, semuanya mendapat keselamatan daripada musibah ini. Tuan-tuan semua tahu bahawa jika ada yang jatuh sakit, sama ada penyakit ringan atau berat, jika penyakit itu tidak dirawat atau tidak bersusah payah dalam mengubatinya, penyakit itu tidak akan sembuh. Satu bintik hitam yang muncul di muka melahirkan kerisauan yang begitu besar. Jangan-jangan bintik hitam itu akan merebak dan menghitamkan seluruh wajah. Begitu juga dengan maksiat. Ia adalah bintik hitam di atas hati. Saghir akan menjadi kabir melalui kemalasan. Saghir adalah bintik hitam yang kecil yang boleh berkembang sehingga menghitamkan seluruh wajah. Tuhan itu rahim dan karim. Dia juga kahar dan muntakim. Dia melihat satu jemaat di mana banyak kata-kata yang hebat, sedangkan amalan mereka tidak seperti yang mereka ucapkan. Jadi untuk menghukum jemaat seperti itu, orang-orang kufar yang akan muncul. Mereka yang belajar sejarah akan dapat mengetahui bahawa telah beberapa kali orang-orang Islam tewas di tangan orang-orang kafir. Misalnya, Genghis Khan dan Hulagu Khan telah menghancurkan orang-orang Islam.
Padahal Allah Ta'ala berjanji akan membantu dan menolong orang-orang Islam. Namun orang Islam tetap kalah. Peristiwa ini kadang-kala terjadi. Asasnya ialah apabila Allah Ta'ala melihat bahawa La ilaha illallah itu dilaungkan, tetapi hati mereka ke arah lain. Perbuatannya pula memperlihatkan kecenderungan ke arah dunia. Maka dia, iaitu Allah Ta'ala, akan memperlihatkan sifat kaharnya. Qaul dan fi'l harus sejalan. Tajuk. Qaul dan fi'l harus sejalan. Rasa takut kepada Tuhan berlaku apabila insan melihat sejauh mana hubungan antara ucapan dan amalannya. Apabila dia melihat bahawa qaul dan fi'lnya tidak sejalan, maka ingatlah hal itu boleh menarik kemurkaan ilahi. Jika hati tidak bersih, walaupun ucapan itu nampak bersih, dalam pandangan Tuhan, hatinya tidak mendapat apa-apa nilai. Sebaliknya, kemurkaan ilahi yang menyala. Jadi, anggota jemaatku hendaklah memahami bahawa mereka datang kepada saya sebab itu ia ditanam lalu akan menjadi pokok yang berbuah lebat. Jadi setiap orang harus melihat bagaimana keadaan dalaman diri masing-masing dan bagaimana keadaan batin mereka. Jika dalam jemaat kita ada yang begitu, yakni ucapannya lain dan dalam hatinya lain, maka ingatlah bahawa kesudahannya tidak akan baik. Apabila Allah melihat satu jemaat itu kosong hatinya, sedangkan lidahnya banyak mengucapkan perkara, Allah Ta'ala itu gani. Dia tidak akan ambil peduli. Khabar gaib tentang kemenangan Badar, kemenangan dapat dijangkakan dalam segala segi. Namun Rasulullah SAW berdoa sambil merintih. Hazrat Abu Bakar radhiyallahu anhu bertanya, kenapa begitu? Sedangkan janji kemenangan sudah ada. Rasulullah SAW menjawab, Zat Allah itu gani. Mungkin dalam janji Tuhan itu menuntut suatu syarat yang tersembunyi. Malfuzat Jilid 1 Urdu halaman 5 ke 10. Jazakumullah sanul jazaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.